Telefon yang satu. Tak ada bateri. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma anta laha wa law azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, puji-pujian, kesyukuran bersama-sama kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana pada hari ini, pada hari Selasa, seperti biasa, Allah Ta'ala pilih kita, Allah Ta'ala himpunkan kita, Allah Ta'ala temukan kita dalam hashtag Santapan Rohani, yang mudah-mudahan dengan apa yang kita dengari pada pagi ini, tuan-tuan, salam daripada Singapura, dengan apa yang kita dapat fahamkan pada hari ini, tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bukan sahaja yang terbaik, bahkan tulis dekat ruangan komen, mudah-mudahan perhiasan yang kita pakai ni orang lain nampak. Tulis, yang pertama sekali, mudah-mudahan perhiasan yang kita guna ni orang lain nampak. Bila sebut perkataan orang lain nampak ni, tuan-tuan, dia ada dua. Saya ulang balik, dia ada dua. Dah, sebelum saya nak ulang, saya nak tanya dahulu, apa khabar anda pada pagi ni? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saya nyatakan dahulu, seperti biasa, kesihatan tuan-tuan. Saya yang bernama Irwan Zahuri, alhamdulillah masih lagi sihat, selagi mana ajal belum dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan-tuan juga seperti biasa, nyatakan kesihatan tuan-tuan, dan nyatakan diri tuan-tuan, nyatakan apa yang Allah Ta'ala telah berikan kepada tuan-tuan muslimin muslimat pada hari ini. Mudah itu tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, update. Sebab tu tanda kita bersyukur. Dan sebab bila sebut tanda bersyukur ni banyak. Tanda bersyukur ni banyak. Antaranya bersyukur dengan lidah, sebagaimana apa yang hamba bantu, hamba train tuan-tuan tiap-tiap pagi. Yang kedua, kita bersyukur dengan hati. Dan yang ketiga, kita bersyukur dengan perbuatan. Bangun solat subuh, solat sunat, solat tahajud, itu tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, seperti biasa, bila masuk saja live, jangan lupa tandakan dahulu, tulis dahulu apakah anda sihat pada hari ini. Yang kedua, seperti biasa, jangan lupa jalankan dakwah. Ingat, bila sebut dakwah, like, share dan tag nama orang yang anda sayang. Sebab dakwah ni, tuan-tuan, berterusan, tiada garis penamat. Tiada garis penamat. Kerana baginda Nabi SAW, tuan-tuan, sampai Nabi wafat pun Nabi tak henti berdakwah. Jadi artinya, begitu juga tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan ada orang yang anda sayang, wajib, mesti ada. Maka pastikan orang-orang yang anda sayang tu dapat ilmu, dapat kepahaman daripada apa yang kita bincangkan tiap-tiap pagi dalam hashtag Santapan Rohani. Okey, kembali kepada bicara muqaddimah tadi. Dah, bila sebut perhiasan ni, tuan-tuan, dia dua perkara. Dengar elok-elok. Dah, bila sebut, mudah-mudahan tuan-tuan yang mendengari hashtag Santapan Rohani pada pagi ini, tuan-tuan bukan sahaja dapat memahami apakah perhiasan yang perlu ada pada dirinya kita. Tuan-tuan kena faham. Waalaikumsalam, Wani Leo. Dah? Bila kita sebut istilah perhiasan, ingat elok-elok konsep. Apa makna perhiasan? Yakni, kita pakai benda tu, dan bahasa mudah, kita berhias dengan benda tu. Itu dipanggil perhiasan. Cuba tulis di ruangan komen. Apa makna perhiasan? Kita menghiaskan diri dengan benda tu. Waalaikumsalam Beranda Batu. Lama tak jumpa. Saya pun dah lama tak live di IG ni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hari ni rasa rindu pula, takut sahabat-sahabat di IG dah lama
Rindu. Baik. Jadi tuan-tuan, cuba tulis kejap dekat ruangan komen. Apa makna perhiasan? Apa makna perhiasan? Tulis. Saya nak tuan-tuan belajar menulis. Sebab saya yakin dengan konsep menulis ni tuan-tuan, ingatan tu lebih kuat. Bila tuan-tuan menaip, tak kira lah menaip ke menulis ke, ingatan tu lebih kuat. Apa makna perhiasan? Bermakna kita menghiasi diri dengan benda tu. Kita menghiasi diri dengan benda tu. Benda apa? Yang kita sedang belajar sekarang ialah 8 perhiasan yang perlu ada pada diri anda. Saya yakin perhiasan ni ada. Ada, insya-Allah tuan-tuan ada 8 perhiasan ni. Sebagai contoh orang perempuan lah, ada gelang, ada anting-anting, apa lagi perhiasan? Ada rantai. Kan perhiasan kan banyak. Baik. Dan kadang-kadang orang memakai perhiasan ni apa? Dua. Banyak. Kalau kembali kepada niat, hamba yakin. Bila sebut perhiasan ni, ada yang orang pakai sebab dia rasa apa? Dia nak rasa comfort. Bila dia pakai ni, dia rasa selesa. Orang tak kata ke laki aku. Macam-macam niat manusia, tak ada masalah. Ada yang pakai perhiasan ni niat nak menunjuk. Niat nak kata aku ada barang. Ada yang pakai perhiasan ni bukan niat nak menunjuk, ustaz. Tak, memang saya suka mah. Contoh, memang saya suka mah. Lillahi ta'ala, tak ada sikit pada hati pun saya nak menunjuk. Pedulilah apa orang nak kata. Memang saya ni daripada arwah mak lagi, nenek lagi, kami suka perhiasan, kami suka mah, perak dan sebagainya. Jadi saya bukan nak sentuh bab niat. Saya nak cerita, bila kita pakai benda tu, pelbagai keadaan yang boleh kita berhadapan. Yang semua ni dengan niat yang berbeza, membawa impak yang berbeza, membawa kesan yang berbeza. Sebab itulah saya suka sangat dan saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang terus like, share dan tag nama orang yang anda sayang. Kerana hanya dengan cara ini sahajalah tuan-tuan boleh menyampaikan ilmu-ilmu begini. Tuan-tuan boleh menjadi asbab keluarga tuan-tuan, family tuan-tuan, orang-orang yang anda sayang terkesan dan cuba melakukan perubahan. Jelas ke jelas? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik. Jadi kesimpulannya, pada hari ini kita akan menyambung 8 perhiasan yang perlu ada pada diri anda sebagai orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah. Sebab jangan lupa tuan-tuan, tiap-tiap pagi bila masuk je live, tolong tulis di ruangan komen, ustaz, saya seorang yang salik. Mindset ni perlu ada pada diri tuan-tuan supaya mudah saya nak push, saya nak tolak, saya nak tarik. Sebab kalau saya tak tahu tuan-tuan sedang berada di mana, kat mana tu? On the way. Tetapi tengah dekat rumah, tengah mandi lagi. Contoh. Payahlah saya nak guide. Tapi kalau tuan-tuan masuk saja live, ingat asas kita, ingat asas. Tuan-tuan masuk live, benda jangan lupa. Pertama, tag dahulu, like dan share, tag nama orang yang anda sayang. Kemudian yang kedua, nyatakan kesihatan. Ini amanah saya yang perlu saya bimbing tiap-tiap pagi pada tuan-tuan. Yang ketiga, tulis di manakah level yang anda berada. Tulis. Jadi di manakah level kita sekarang? Ustaz, saya seorang yang salik. Waalaikumsalam Siti Nur Aisyah. Kenapa tuan-tuan kena tulis? Saya seorang yang salik? Supaya mudah. Saya nak align tuan-tuan. Saya nak bawa tuan-tuan. Saya nak dorong tuan-tuan. Saya nak tolak tuan-tuan kepada untuk cepat kita menyampai kepada tujuan. Jelas? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Semalam kita dah baca, hari ini kita sambung. Telah berkata Sayyidina Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makna nasihat kita pada hari ini, kita mendengar daripada Khulafaur Rashidin Al-Mubashirin fil Jannah, yang Sayyidina Abu Bakar ni confirm syurga dah. Kita tak tahu lagi. Dan terima kasih kepada Hafizan, bagus soalan tu. Tak faham bertanya. Salik tu apa? Salik itu perkataan Arab. Kalau kita belajar kitab Hidayatus Salikin, salik ni satu word yang digunakan dalam istilah tasawuf untuk memberi faham, aku ini dalam perjalanan nak mendekatkan diri kepada Allah. Dipanggil salik. Salik ni makna orang yang sedang berjalan
mendekatkan diri kepada Allah. Itu makna salik. Kan ada kitab Hidayatus Salikin, hidayah petunjuk bagi orang yang dalam perjalanan nak mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita ni kena hari-hari sebut, saya seorang yang salik, saya seorang yang salik. Maknanya kita sedang align diri kita, ke mana aku nak bawa diri aku ni dalam perjalanan nak dekatkan diri kepada Allah, nak mencari cinta Allah, nak mencari kasih Allah. Jelas ke jelas ni? Nampak ke nampak ni Hafizan? Okey, sambung. Jadi kepada para salikin, hamba panggil tuan-tuan salikin lah, supaya doa. Saya doakan agar tuan-tuan betul Allah Ta'ala pilih. Biarlah peringkat awal ni kita berpura-pura. Cerita semalam, hari ni kita sambung. Hari ni kita berlakon. Hari ni kita sambung lakonan. Lakonan demi lakonan kita bersambung. Hidup ni pun lakonan. Kata Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, al-afafu zinatul faqri wa syukru zinatul ni'mati. Semalam kita dah syarah. Hari ni kita sambung, tulis yang ketiga. Was-sabru zinatul bala'i wat tawadu'u zinatul mutawadi'i. Artinya apa? Yang pertama, tidak meminta-minta merupakan perhiasan bagi kefakiran. Semalam kita dah syarah begitu panjang. Bagi tuan-tuan yang tak faham, tengok live yang semalam. Tengok live yang semalam. Saya takkan ulang. 2. Yang kedua, wasyukru zinatun ni'mati. Sifat suka bersyukur. Sama ada bersyukur dengan lidah atau bersyukur dengan hati, redha, atau bersyukur dengan perbuatan, maka itu tandanya perhiasan bagi segala nikmat yang kita dah dapat. 2. Okey, hari ni kita sambung yang ketiga. Tulis dekat ruangan komen. Was-sabru zinatul bala'i. Yang ketiga tulis, sabar itu perhiasan bagi bencana. Sabar itu perhiasan bagi segala bencana. Maknanya tuan-tuan, ingat. Saya suka nak ulang hadis ni. Bila sebut bala, bila sebut bala. Ni kena bala lah ni. Ingat tuan-tuan, bala tu perkataan Arab. Jangan tuan-tuan salah terjemah. Jangan tuan-tuan salah terjemah. Sebab apa? Sebab ujian juga dinamakan sebagai bala. Bala juga dinamakan sebagai bala. Contoh, saya bagi hadis Nabi SAW. Nabi sebut dalam sebuah hadis, Asyaddun nasi balaan al-anbiya'i was-salihun. Nabi bersabda, Asyaddun nasi balaan al-anbiya'i was-salihun. Bersangatan orang yang kena bala ni, siapa yang banyak kena bala? Iaitu para nabi dan orang-orang yang soleh. Saya ulang balik, Nabi bersabda, antara golongan manusia yang paling banyak kena bala, dalam hadis sebut, al-anbiya was-salihun, para nabi dan orang-orang yang soleh. Cuba tuan-tuan terjemah dengan kefahaman tuan-tuan dulu, nanti hamba bantu. Apa makna bala di sini? Takkanlah Nabi kena bala, takkanlah orang-orang alim, orang soleh kena bala. Sedangkan jelas dalam hadis, asyaddun nasi balaan. Terima kasih kepada tuan-tuan yang terus like dan share dan tag nama orang yang anda sayang. Itulah dakwah yang sepatutnya tuan-tuan kena buat. Baik. Bersangatan orang yang banyak kena bala ni siapa dia? Nabi dan orang-orang yang soleh. Apa makna bala di sini? Cuba jawab. Apa makna bala? Bala juga dimaknakan sebagai ujian. Jadi tak semestinya bala ni benda yang negatif. Benda yang positif juga dinamakan sebagai bala. Dia panggil ujian. Sebab tu ingat tuan-tuan, ingat benda ni supaya ilmu ni boleh membantu tuan-tuan untuk mengindahkan keindahan hati tuan-tuan dengan Allah Ta'ala. Ilmu ni mudah-mudahan dapat menjadikan pegangan tuan-tuan, akidah tuan-tuan dan juga keimanan tuan-tuan dengan Allah semakin kuat. Antaranya apa? Antaranya orang yang makin baik, makin banyak ujiannya. Pegang ayat tu. Dah. Ini kadang-kadang bila kita tak faham benda ni, ya Allah, lepas satu-satu sebab apa ni? Ni mulalah. Bila kita tak faham akidah, bila kita tak faham konsep, bila kita tak faham matlamat Allah Ta'ala jadikan kita dekat dunia ni, liyabluwakum, memang Tuhan nak uji kita. Ni masalahnya bila ujian makin banyak, ya Allah, apa yang tak kena lagi ni?
Lepas satu-satu, lepas satu-satu. Sedangkan Nabi dah sebut asyadun nasi balaan, orang yang paling banyak kena uji para Nabi, orang-orang yang soleh. Contoh. Contoh. Ustaz, kata Aceh tu Serambi Mekah. Mulalah ni. Akal kita nak mencuba mendefinisikan sebagaimana yang kita faham. Kata Aceh tu Serambi Mekah. Ini kejap-kejap kena bala, kejap-kejap kena tsunami, kejap-kejap kena tsunami. Tengok. Macam mana akal kita mula bekerja. What you focus will expand. Apa yang tuan fokus, itulah yang kalian dah dapat. Hamba jawab, lah tak pelik. Hamba mengaji di Aceh, berapa ramai ulama-ulama, orang-orang soleh, orang-orang alim di Aceh. Jadi, padan dengan mereka. Bila mereka alim, bila mereka soleh, bila mereka baik, banyaklah ujian. Kan Nabi sebut tadi, banyaknya ujian, itu menandakan antara tak dapat tidak, tingginya martabat. Maknanya apa? Ni kata Zaz ni, 11 tadi dah keluar 2-3 kali Zaz. Makna kita ni tuan-tuan, kalau kita makin kurangnya ujian, sepatutnya kita makin takut kepada Allah Ta'ala. Makin takut. Ya Allah, di manakah level aku sekarang ni? Sepatutnya begitu. Itulah martabat orang-orang soleh, martabat para awliya. Makin kurang diuji, mereka makin takut. Ya Allah, adakah takwa aku dah makin berkurangan ni? Adakah iman aku makin teruji ni? Tengok ujian makin tak ada. Hidup makin mudah, rezeki makin melimpah-limpah. Jaga tuan-tuan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Faham ke faham? Okey. Jadi, apa pecahkan lagi? Bumi Suria. Bahasa kita Syria, dia boleh panggil Suria dan sebagainya. Bumi Syam, bumi Suria. Antara bumi yang pernah didoakan oleh baginda Nabi SAW. Nabi pernah doa, Allahumma barik lana fi yamanina wa syamina. Ya Allah, kau berkatilah Yaman kami, kau berkatilah Syam kami. Bila ada sahabat-sahabat daripada kaum Najat, dia minta, ya Rasulullah, doakan juga Najat kami. Nabi kata, tak, Najat aku tak doa, sebab dari sanalah akan keluarnya Dajjal. Baik. Cuma secara ringkas, tengok sebagaimana faham dengan ilmu, bukan faham dengan akal kita. Bila bumi Syria ni antara bumi yang didoakan oleh baginda Nabi SAW. Dan di sana tuan-tuan ilmu hebat, ulama hebat. Adik hamba duduk di Syria hampir 6 tahun. Dan insyaAllah Ustaz Khusbuddin Aibak, bahasa mudah Ustaz Din lah, antara Ustaz yang bersama dengan kami, yang tuan-tuan boleh jumpa ni, mereka Ustaz Din ni pada hari Ahad ni insyaAllah dalam program Nak Baki Salat. Yang Ustaz Din ni Allah, orang yang alim, tawaduk, rendah diri, mengaji pondok hampir 20 tahun, mengaji pondok hampir 20 tahun, duduk di Syria hampir 6 tahun, sampai berlakunya peperangan. Dah perang pula, duduk setahun. Lepas tu Syekh suruh lari, keluar daripada bumi Syam untuk keselamatan diri. Kemudian Ustaz Din duduk di Mesir hampir 2 tahun. Habis duduk di Mesir, baru balik ke Malaysia. Nak cerita, kenapa bumi Syam diuji hebat sebegitu? Jawapannya, asyadun nasi balaan al-anbiya wassalihun. Yang paling banyak diuji orang-orang yang soleh, banyaklah ujiannya. Kita ni tak ada perangan. Dalam satu faktor kita bersyukur. Syukur Alhamdulillah. Tapi kalau kita lihat dari sisi tasawuf, jaga tuan-tuan. Kok mana Tuhan nak uji ni? Adakah kebahagiaan, ketenangan dan kesenangan yang Tuhan bagi kepada kita pada hari ini di bumi Malaysia, adakah Tuhan redha ataupun istidraj? Inilah perkataan-perkataan yang tuan-tuan perlu belajar. Jelas ke jelas? Baik, sambung. Jadi maknanya begini. Bila kembali kepada perhiasan, bila sebut bala ni tuan-tuan, apakah perhiasan yang benda ni tuan-tuan perlu bersepakai? Kita kena pakai dengan perhiasan ni, iaitu sabar. Sabar. Bila sabar dengan bala, maka itulah perhiasan. Dan tuan-tuan, kenapa Khalifah Abu Bakar sebut sebagai perhiasan? Sebab benda ni orang boleh nampak. Betul ke betul? Tuan-tuan, cuba jawab. Sabar lawannya serabut. Sabar lawannya serabut. Tuan-tuan, orang serabut bila ada masalah, tuan-tuan boleh nampak ke tidak? Cuba jawab di ruangan komen. Gatal hidung pagi ni. Mana ubat? Tuan-tuan cuba jawab di ruangan komen. Aku nampak kau ni serabut sangat, ada masalah ke? Cuba jawab di ruangan komen.
Serabut, orang bersifat dengan berserabut, kita boleh nampak ke tidak? Jawab. Dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Cuba jawab di ruangan komen. Segera. Dah. Orang serabut dalam bermasalah. Dah. Tuan-tuan, kita boleh nampak ke tidak? Dah. Kita boleh nampak ke tidak sifat serabut tu? Betul Rasulullah tadi. Sabar lawannya berserabut. Dia tak sabarlah kepada apa yang Tuhan uji. Hafizan kata boleh nampak. Dah. Itu dipanggil sifat atau perangai diri dia. Perhiasan diri dia. Apa dia serabut? Menggelabah. Betul Kamarulan. Menggelabah kelang kabut. Kita nampak kan? Lawannya sabar. Bila mana dia bersabar di atas redha, atas nikmat. Aku tengok kau ni muka tenang je. Macam tak ada masalah. Ni hamba nak bagi contoh. Benda ni orang boleh nampak. Sebab tu dinamakan sebagai perhiasan. Perhiasan ni perlu ada dalam diri tuan-tuan. Dan tak perlu tuan-tuan tunjuk pun orang boleh nampak. Aku tengok kau ni macam tak ada masalah. Tenang je datang pejabat. Dah. Macam tak ada masalah je kehidupan. Bukan dia tak ada masalah. Tapi dia bersabar dengan masalah. Dia bersabar dengan masalah. Jadi tuan-tuan, belajarlah kita bersabar dengan masalah. Baik. Bila sebut bersabar dengan masalah ni, hari ni saya nak bagi satu ilmu ni agak tinggi sedikit. Tetapi kalau dari sekarang tuan-tuan tak mula untuk belajar dan bertindak, sampai bila? Saya ulang balik. Kalau tuan-tuan tak mula belajar dan tak mula lakukan tindakan bermula daripada sekarang, maka sampai bila lagi tuan-tuan nak cuba upgrade diri? Dan tak perlu percaya kalam hamba. Dan konsep ni hamba ajar dalam program NBS Nak Baki Solat. Tak perlu percaya. Tuan-tuan buat je. Sebab apa? Kepercayaan kadang-kadang datang dari perbuatan dahulu. Buat, baru percaya. Kadang-kadang, ya, tuan-tuan percaya dan baru tuan-tuan buat. Tapi ingat, selagi mana apa yang hamba bantu tuan-tuan, hamba didik tuan-tuan tak melanggar hukum hakam, tak melanggar sunnatul Rasulullah, tak melanggar hukum Quran, tak melanggar undang-undang agama, tak melanggar undang-undang negara, buat. Tolong buat. Okey. Kata Imam Ghazali, nak cerita bab kaitan antara sabar dengan redha ni tuan-tuan. Sebab bila kita sabar, kita redha lah. Bila kita sabar dengan benda yang Tuhan beri, kita redha. Alhamdulillah. Antara sifat orang yang bersabar dan redha ni tuan-tuan, redha dia. Redha di atas apa yang Tuhan berikan, tulis di ruangan komen. Dia mengurangkan berkata kepada perkara itu. Tu tanda dia. Kalam Imam Ghazali. Imam Muna Al-Ghazali rahimallahu ta'ala. Tanda dia redha. Dan dia bersabar dengan ujian yang Tuhan berikan kepada dia. Dia senyap. Dia tak cerita banyak. Maka jawapannya begini. Ustaz, kalau kami banyak bercerita, adakah kami tak sabar? Tengok makam. Tengok darajat kita. Ustaz, saya ni orang awam lah Ustaz. Tak mampu lagi nak jadi orang yang saling. Okey, tak apa. Naik turun, tak ada masalah. Yang penting ada graf. Jangan turun, tak naik-naik. Maksudnya begini, Ustaz. Hari ni, saya tak boleh jadi orang saling. Contoh. Saya sering ajar tuan-tuan berpura-pura. Tak ada masalah. Dalam Islam, konsep berlakon ni ada. Semalam kita dah ajar kan, dalam hukum pekah, bila mana tuan-tuan, kalau jenis tidur malam, tak susah nak bangun tahajud, ulama sebut dalam kitab pekah, pura-pura tidur. Semalam hamba sebut dalam kitab pekah kan, cari tiang, cari dinding, okeylah ni, pura-pura tidur. Islam pun mengajar kepada kita teknik berlakon. Sama juga. Memang kita nak berhiasan dengan benda ni payah, tapi kita belajar berlakon. Belajar berlakon supaya dengan lakonan itu menjadikan pendirian. Bila Allah Ta'ala uji kita satu benda, banyak senyap. Tak payah cerita lah. Bukan akak tak nak cerita, tapi tak apalah, akak boleh sabar lagi. Tu tandanya. Tanda. Itu highest level. Saya ulang balik, ini kaedah yang Imam Ghazali ajar. Saya pun masih lagi bertaktih benda-benda begini. Kadang-kadang kita pun terlepas cakap. Bukan tak sabar lah makna nak cerita. Manusia. Bukan tak sabar nak cerita. Tak salah. Tapi kalau kita boleh duduk level yang terbaik dan kita belajar pura-pura nak duduk pada satu level yang terbaik, mudah-mudahan Allah Ta'ala mudah. Allah Ta'ala mudahkan. Sebab tu tuan-tuan jangan biasakan
pada lidah sebut susah. Susahlah ustaz nak sabar. What you focus will expand. Susahlah ustaz nak redha. What you focus will expand. Susahlah ustaz. Susah. Apa yang kamu kata susah, jadi susahlah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ke jelas? Okey. Boleh kita sambung sikit lagi? Boleh sikit lagi? Dan yang seterusnya, yang keempat, wattawadu'u zinatul mutawadi'in. Tawadhu' itu, tulis dekat ruangan komen, adalah perhiasan bagi budi pekerti. Allahu Akbar. Tawadhu' ni tuan-tuan merupakan perhiasan bagi akhlak, bagi budi pekerti. Apa makna tawadhu'? Tawadhu' bermakna, kita maklum, ialah merendahkan diri. Tapi pada hari ni, hamba nak baca dahulu. Nabi bersabda, dengar elok-elok, rendah hati adalah perhiasan bagi orang yang menuntut ilmu. Bukan ni. Yang kelima, sikap merendahkan diri. Dijelaskan oleh hadis Nabi SAW, bahasa Arabnya hamba tinggalkan. Nabi bersabda bahawa seseorang perempuan dari tawanan berkata kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bertanya kepadanya, siapa kamu? Dia menjawab, anak seorang laki-laki yang pemurah, iaitu Hatim. Kemudian Nabi SAW berkata, kasihanilah kaum yang mulia. Kemudian dia jatuh hina. Kasihanilah orang yang kaya. Kemudian dia fakir. Kasihanilah orang yang alim, yang terlantar di tengah-tengah orang yang bodoh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Maknanya apa tuan-tuan? Bahasa mudah begini. Daripada hadis ni, orang yang rendah diri ni, campaklah dekat mana pun, orang akan nampak kehebatannya. Ni Nabi sebut. Nak cerita anak kepada Hatim ni. Walaupun pada ketika itu, dia merupakan seorang yang ditawan. Dalam tawanan. Siapa engkau ni? Anak kepada Hatim. Allahu Akbar. Bila dengar anak kepada Hatim, ni Nabi sebut. Kamu kena kasih orang yang mulia. Walaupun dia jatuh kepada hina. Dia uji tempat-tempat yang hina. Sebab tu masalah akhlak rendah diri ni tuan-tuan. Allah Ta'ala campak kita dekat mana-mana pun orang nampak. Tapi itu bukan matlamat kita. Tapi berbetulan dengan tajuk. Sebab tajuk membahaskan bab perhiasan. Benda ni orang mesti nampak. Ada orang pakai gelang simpan dalam? Jawab. Ada tak orang pakai gelang? Ada tak orang pakai gelang? Dah lah pakai gelang dalam ni. Lepas tu dia tarik jubah dia, diikat, tutup. Pakai gelang dekat dalam. Ada. Kalau rantai tu kadang-kadang adalah sebab rantai dia besar sangat. Kalau pakai dekat luar, sekali lagi orang rabut, contoh. Maknanya pada adat, cerita bab adat dulu. Perhiasan ni benda orang nampak. Tuan-tuan niat nak menunjuk tu cerita lain. Saya nak cerita poin dia, perhiasan ni benda orang nampak. Begitulah akhlak, begitulah sifat merendahkan diri tuan-tuan. Benda yang pasti orang nampak. Cuma ringkasnya begini. Bila sebut merendahkan diri ni tuan-tuan, tuan-tuan nak ke nak saya bantu tuan-tuan pada hari Ahad ini, dalam program Nak Baki Solat, macam mana tuan-tuan nak belajar merendahkan diri kepada Allah. Ni best, ilmu yang best. Macam mana tuan-tuan nak memahami dasar, macam mana tuan-tuan nak memahami kaedah, macam mana tuan-tuan nak memahami teknik. Yang kita belajar sekarang ni perhiasan dengan makhluk. Perhiasan dengan makhluk. Orang nampak perhiasan yang aku pakai. Tetapi tuan-tuan, adakah Allah nampak perhiasan yang kita pakai? Adakah Allah nampak? Inilah antara ilmu yang penting, yang mujarrab, yang berkesan. Kalau tuan-tuan betul-betul belajar, kalau tuan-tuan betul-betul hadam, kalau tuan-tuan fokus apa yang saya cakap daripada pukul 9 sampai pukul 6 nanti, hari Ahad nanti insyaAllah, yang tak dapat tidak. Dan kalau tuan-tuan cuba balik pula amalkan ia pada kehidupan, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita tak nak semata-mata perhiasan ni manusia nampak. Kita nak Allah nampak. Sebab tu bila sebut Allah nampak, ingat tuan-tuan Allah sentiasa nampak apa yang kita buat. Sebab tu bila sebut tawaduk, merendah diri,
dengan perangai yang baik, dengan sifat yang baik, dengan adab yang baik, dengan bila sebut apa makna tawaduk, rendah diri, apa makna tawaduk, rendah diri? Sebagai contoh begini, cara jalannya bagaimana? Kan kita boleh nampak bagus dia ni cara jalan, rendah diri sungguh. Cara bercakap kita boleh nampak, betul? Cara mata kita boleh nampak, cara kepala, semua tu kita boleh nampak tanda-tanda orang yang merendahkan diri. Jadi kesimpulannya, saya nak buktikan kaitan ilmu yang kita belajar pada hari ini ada kaitan dengan as-salah. Simple sahaja. Sebelum tuan-tuan nak masuk saf, sepatutnya dalam diri tuan-tuan dah ada sifat rendah diri, tawaduk. Dah ada sifat rendah diri dah. Itu sepatutnya yang perlu ada pada diri tuan-tuan. Sebab apa? Dengar elok-elok. Antara kesilapan orang yang solat. Tulis. Last sekali saya nak bagi. Lepas tu kita tutup hashtag Santapan Rohani pada pagi ini. Antara kesilapan banyak orang yang melakukan solat yang sehingga tak hadir pada hatinya tawaduk. Siapa nak ilmu ni? Tulis. Siapa nak? Type nak. Kalau tak nak, apa tak bagi. Maaf tuan-tuan, Al-Quran pun dibagi kepada orang yang nak. Berapa ramai yang duduk sezaman dengan Nabi, melihat Nabi, menyapa Nabi, tetapi tak nak beriman dengan Nabi, maka tak diberi kepada mereka hidayah. Sama juga ilmu. Kalau tuan-tuan tak nak, takkan hamba nak bagi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terima kasih kepada Weni Lino, Hafizan. Sebagai penutup, saya nak buktikan simple sahaja. Kalau tuan-tuan faham ilmu ni, antara kesilapan yang pertama yang ada pada diri tuan-tuan sehingga menjadikan diri tuan-tuan ni tak rendah diri pun pada Allah. Saya ulang balik, kesilapan utama yang menyebabkan kenapa tak ada sifat rendah diri dalam kita nak bersolat. Kenapa tak ada sifat, benda ni tak wujud. Bukan tak wujud, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Dan tuan-tuan pun tak ada teknikal ataupun formula macam mana cara tuan-tuan nak hidupkan. Antara kesilapan yang pertama, yang ada kebanyakan dalam diri orang yang solat, bila dia nak solat, dia merasa dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dia merasa dia yang menghadap Allah dulu. Itu antara kesilapan yang pertama. Tulis, bila mana dia merasakan dia menghadap Allah dulu. Itu kesilapan tuan-tuan. Bila tuan-tuan rasa tuan-tuan nak menghadap Allah, itu kesilapan dia. Apakah pembetulannya? Allah yang menghadap kepada kita dulu. Kan dah beda. Tuan-tuan, ilmu ni Allah. Kalau ilmu ni saja tuan-tuan dah amal, saya boleh yakin, bahkan saya confident 101 tuan-tuan persen, tuan-tuan boleh dapat menghidupkan tawaduk dan rendah diri dengan pergerakan, perbuatan, pemikiran, mata, lidah, mulut. Sebab apa? Memang aku nak menghadap Allah, tapi hakikatnya Allah yang menghadap aku dulu. Hakikatnya Allah yang menghadap aku dulu. Kesilapan yang pertama, kesilapan tu bukan kesalahan. Maknanya ustaz, kalau sebelum saya buat salah ke? Bukan. Tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan ke level mana? Kena faham dulu dasar. Sebab tu saya hari-hari saya train tuan-tuan, saya seorang yang salik. Itu level yang saya cuba bantu tuan-tuan. Maknanya saya cuba upgrade daripada level orang awam kepada orang yang salik. Kalau orang awam, tak salah dia fikir, nak pergi mana tu? Aku nak menghadap Allah. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Betul. Memang betul. Berhadaplah aku. Wajjahtu wajhiya, kepada wajahnya Allah. Allazi fataras samawati wal ard. Tapi ingat tuan-tuan, hakikat Allah yang menghadap kepada kita dulu. Sebab apa? Allah ni bukan kejap ada, kejap tak ada. Kalau kita merasakan Allah menghadap kepada kita, seolah tadi tak ada, kemudian baru ada. Kalau kita merasa kita menghadap kepada Allah, seolah-olah Allah tu kejap ada, kejap tak ada. Kejap ada, kejap tak ada. Tapi kalau kita merasa Allah sentiasa menghadap kepada kita, Allah tu sentiasa ada. Allah tu sentiasa ada. Inilah kesilapan kita. Kesilapanlah martabat salik. Saya ulang.
supaya tuan-tuan tak confuse. Bukan kesilapan dalam martabat orang awam. Orang awam okey, tak ada masalah. Kalau dia merasa dia nak menghadap Allah, silakan. Masih lagi ada rojokan yang memadai bagi orang awam. Tapi hidup nak upgrade, harta nak upgrade, rumah nak upgrade, bini nak upgrade, kereta nak upgrade, kerja nak upgrade, takkan ibadat tak nak upgrade? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Takkan ibadat tak nak upgrade? Cubalah upgrade. Bila tuan-tuan upgrade, mesti levelnya berbeza. Level orang yang tawaduk ni, dah Allah menghadap aku dulu. Tu kesilapan kita. Kesilapan kita, kita merasa kita menghadap kepada Allah. Kita tak tahu pun hakikat Allah menghadap kepada kita. Bila mana kita faham Allah menghadap kepada kita, tulis dekat ruangan komen akhir sekali. Agak-agak macam mana sifat tawaduk tuan-tuan. Bila tuan-tuan nak masuk saf, daripada ambil uduk lagi. Aku nak menghadap Allah, tapi Allah yang duduk Allah yang nak sebut duduk depan sekali lagi. Ka'annaka, seolah-olah nanti tuan-tuan confuse. Tapi bahasanya begitulah. Kita nak semayang ni, Allah melihat kepada aku. Tak betul-betul. Tuan-tuan cuba jawab dekat ruangan komen. Adakah saya membantu tuan-tuan pada hari ni? Membantu kefahaman tuan-tuan? Bila tuan-tuan ada benda ni, ada ilmu ni, adakah sifat rendah diri, perbuatan tuan-tuan, tingkah laku tuan-tuan, pemikiran tuan-tuan, hati tuan-tuan akan mula berubah bila tuan-tuan nak berada di saf? Tolong bantu saya. Adakah ilmu ni membantu? Cuba jawab. Adakah ilmu ni membantu tuan-tuan? Simple sahaja. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Adakah ilmu ni membantu tuan-tuan? Supaya saya rasa Allahu Akbar. Ada manfaat juga, walaupun saya ni bodoh. Ada juga manfaat saya beri kepada tuan-tuan. Terima kasih kepada Nur Fatin. Cubalah amal. Kalau tuan-tuan nak rasa betul-betul, nak rasa betul-betul feel yang dikatakan kita merendahkan diri kepada Allah, cuba buat. Jadi, hamba rasa madai pertemuan kita pada pagi ini dalam hashtag Santapan Rohani. Hamba rindu nak jumpa tuan-tuan pada hari Ahad ni dalam program Nak Baki Solat. Sempena kita merasmikan Dewan Raudatul Ilmi di Ariad Global Sdn Bhd. Mudah dengan kehadiran tuan-tuan bukan saja menyerikan lagi majlis, tapi mudahan dengan perasmian Dewan itu dalam program Nak Baki Solat sepatutnya kita buat di Putrajaya. Tapi ada masalah yang berlaku. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah, kita sabar dan kita reda. Sepatutnya tak ada orang reda, dia tak cakap. Tapi tak apalah. Yang paling penting hamba pun orang awam. Graf kita kejap naik, kejap turun. Yang penting ada graf. Jangan tak ada graf. Jelas? Jadi mudah-mudahan kita jumpa tengah hari nanti. Sebab tengah hari ni 12.45 saya akan berkuliah di Maritim. Mana tahu ada satu syarikat tu panggil saya. Dia kata sepatutnya tengah hari ni ada program, tapi semalam ustaz tu cancel. Dia telefon saya untuk buat kuliah. Jadi insya-Allah saya akan fokus dalam kuliah yang bertajuk Nak Baki Solat bagi tuan-tuan yang free tengah hari ni. Lebih kurang 12.45 tengah hari, insya-Allah saya akan buat live bersama dengan tuan-tuan. Jadi ma'assalamah wal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Khair. Gatal hidung.